Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Laungan dikir mula bergema di seluruh negara bersempena sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara Brunei Darussalam komited memperkasakan belia bagi memajukan transformasi digital. Penganugerahan beasiswa Sultan's Scholar kepada 4 pelajar cemerlang mencerminkan usaha ke arah melahirkan pemimpin yang cemerlang, menyumbang kepada kemajuan sosial dan pembangunan negara serta menjadi generasi penerus yang akan membarisi tampuk kepimpinan negara. Detik-detik penuh bermakna bagi keempat-empat pelajar terbabit dimuatkan dalam sorotan Majlis Penganugerahan Sultan's Scholar. Dayang Alia Noha binti Haji Hayatuddin, Awang Ahmad Syahmi bin Haji Muhammad Rozaini, Dayang Chloe Chiok Lui, Dayang Siti Ain Nur Suhaida binti Muhammad Syahiri, sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut pada 12 Rabiul Awal setiap tahun, semua masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara akan terus bergema dengan dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 12 malam berturut-turut mulai semalam. Di Ibu Negara, majlis pembukaan dikir diadakan di Jami' Asri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarung. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Rasulullah sebagai uswatun hasanah.
Majlis diserikan dengan dikir Assalamualaikum Khairuman Udana Laila Bisyahrin Badar Al-Hamad Siddiq, dikir Badat Kopi dan Ashrakal. Majlis merupakan salah satu syiar Islam untuk memakmurkan masjid selain mengingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya semalam juga mengadakan majlis serupa di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jana Bersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf kepada Wakil Masjid Omar Ali Saifuddin. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga mengadakan majlis seumpamanya. Majlis diadakan di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Abang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB juga mengadakan majlis pembukaan dikir Syarafil Anam sempena Maulidur Rasul. Hadir Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis PPDB. Majlis bermula dengan solat fardu maghrib berjemaah. Majlis pembukaan dikir Syarafil Anam juga diadakan di 3 daerah yang lain. Di daerah Temburong, majlis pembukaan dikir tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Turut hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Belait, tumpuan utama majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Di daerah Tutong, majlis pembukaan dikir Syarafil Anam juga diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Pengalaman dan amalan negara Brunei Darussalam dalam memperkokohkan serta memperkasa golongan belia antara yang dikongsikan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Belia Commonwealth ke-10. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Pengalaman dan amalan negara Brunei Darussalam dalam memperkokohkan serta memperkasa golongan belia dan memastikan suara belia turut diambil kira di peringkat kebangsaan dikongsikan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Belia Commonwealth ke-10. Bertemakan Aiming Higher, Delivering More for Young People in the Commonwealth, mesyuarat berlangsung pada 11 hingga 15 September 2023 di London, United Kingdom. Mesyuarat dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Abang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Semasa mesyuarat tersebut, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menekankan penglibatan belia dilaksanakan secara berterusan melalui pelbagai platform seperti kaji selidik belia kebangsaan, dialog belia, dialog awam belia dan Kongres Belia Kebangsaan. Ia membolehkan dan menggalakkan dialog di antara penggubal dasar dan belia mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal belia. Mesyuarat memberi peluang kepada para menteri dan pihak berkepentingan untuk menyemak agenda dasar dan keutamaan yang dipersetujui oleh Ketua Kerajaan semasa mesyuarat di Rwanda pada bulan Jun 2022.
Majlis Mesyuarat Negara menghadiri persidangan global ahli-ahli Parlimen Muda ke-9 yang dianjurkan bersama Dewan Kebangsaan Kesatuan Parlimen Antarabangsa Vietnam di Hanoi. Persidangan berlangsung pada 14 September lalu dan berakhir esok. Dengan tema peranan belia dalam melaksanakan matlamat pembangunan mampan melalui transformasi digital dan inovasi, persidangan membincangkan kemajuan dan kepentingan teknologi dan inovasi yang semakin mencabar. Platform tersebut juga memperkasakan golongan muda khususnya untuk menggalakkan lagi transformasi digital, inovasi serta nilai budaya dalam pembangunan mampan. Lebih 300 ahli parlimen terdiri daripada 75 buah negara serta organisasi serantau dan antarabangsa menghadiri persidangan tersebut. Majlis Mesyuarat Negara diwakili oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi dan Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin. Selaras dengan tema persidangan, Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi antara lain menekankan komitmen dan dedikasi negara yang tinggi di dalam mempromosikan inovasi dan syarikat-syarikat startup serta memajukan transformasi digital. Sementara itu, Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin pula menggariskan tumpuan negara kepada pemerkasaan belia sebagai ejen perubahan di dalam mencapai matlamat pembangunan mampan SDG melalui pelbagai cara seperti mengadakan sesi dialog bagi mempromosikan peranan belia-belia dalam mencapai matlamat tersebut. Program Kemahiran Impak Bahasa Isyarat Anjuran Pergerakan Belia Impak Tutong dihasrat meningkatkan pengintegrasian semua golongan belia, tidak terkecuali belia berkeperluan khas dengan mengenalkan dan menyediakan pengetahuan asas bahasa isyarat. Program selama sehari itu berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil kepada peserta. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 20 peserta menyertai program tersebut. Program anjuran bersama Jabatan Belia dan Sukan, Cawangan Daerah Tutong dan Pusat Bahagia Tutong diadakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan 2023. Antara pengisian program mengenali bahasa-bahasa harian, huruf, nombor, cara berinteraksi dan cara menunjukkan perasaan dengan menggunakan bahasa isyarat. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kiudang dan Ketua Kampung Kiudang dan Pat Nunuk Mukim Kiudang diadakan pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Sekolah Rendah Kiudang, Daerah Tutong. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. 4 calon yang layak bagi mengisikan jawatan penghulu Mukim Kiudang dan seorang calon bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Kiudang dan Pat Nunuk. Keputusan Majlis Pengundian dan Pemilihan ini akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia menjadikan baginda sebagai guru yang utama dan merupakan qudwah, yakni ikutan yang terbaik bagi setiap orang Islam. Perkara tersebut antara intipati tazkirah malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama sempena memperingati ulang tahun pelaksanaan pendidikan agama formal ke-67 dan memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazkirah bertajuk Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru kita disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Acara munajat kali ke-103 itu disertai oleh Awang Haji Abdul Rahim bin Haji Kantang yang dipertua Persatuan Bekas Guru-Guru Agama Perga. Mengimarahkan acara munajat ahli Persatuan Perga, tenaga pengajar dan mahasiswa Kupu SB, tenaga akademik Sekolah Agama Kampung Bukit Tutong, Sekolah Agama Bokok Temburong dan Sekolah Arab Temburong turut mengimarahkan jawatan kuasa takmir dan jemaah dari beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara.
Penubuhan Akademi Penulis Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian sastra dan majalah dihasrat dapat melahirkan penulis kanak-kanak dan remaja yang berkualiti dan kreatif. Akademi diadakan pagi tadi di DBP Prakas. Hadir Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah. Pelaksanaan Akademi Penulis DBP diadakan setiap hari Ahad 4 kali sebulan selama 4 semester. Kelas dibukakan untuk kanak-kanak dan remaja berumur antara 8 hingga 17 tahun. Para peserta diberikan pendedahan pada aspek-aspek penulisan seperti struktur penulisan dan penggunaan bahasa yang progresif. Perkembangan para peserta akan dipantau setiap minggu dan mereka disediakan satu buku catatan untuk pembimbing merekodkan prestasi mereka. $351 ahli baharu Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam pagi tadi menerima lencana keahlian Tender Food. Majlis penyampaian berlangsung di Sekolah Rendah Lambak Jalan 49. Penyampaiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Hajah Zaharah binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, naib-naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam. Ahli-ahli baharu terdiri daripada pemimpin dewasa, pemimpin muda, Pandu Puteri Ranger, Pandu Puteri dan Pandu Puteri Tunas. Lencana keahlian adalah syarat utama bagi membolehkan ahli persatuan untuk menyertai kegiatan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan kegiatan yang dianjurkan oleh Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia. Penganjuran program Mukhayyam Islami antara lain bertujuan memberi pendedahan dan pengalaman berdakwah dan berkongsi ilmu kepada saudara-saudara baharu. Dianjurkan oleh College University Perguruan Agama Seri Begawan KUB SP dengan kerjasama bahagian unit dakwah daerah Belait. Program selama 2 hari itu berakhir di Balai Ibadat Kampung Merangking, daerah Belait. Program disertai lebih 40 orang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi serta alumni-alumni KUB SB. Antara pengisian program termasuk bimbingan sembahyang, klinik Al-Fatihah, aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti kreativiti. Menerusi program seumpamanya juga dapat memberi pengalaman dan kemahiran pada peserta yang berminat dalam bidang dakwah. Saya percaya para peserta akan mendapat pengalaman, pengetahuan serta kemahiran yang mereka perlukan untuk menjadi seorang dai yang lebih berkesan untuk membentuk satu budaya kemasyarakatan sesama kita ni dan melahirkan generasi dan belia-belia yang berkemahiran dalam berdakwah kepada mualaf di sini. Sebenarnya bukan filang mualaf saja yang ditujukan itu, tapi yang belum beragama Islam. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pagi tadi mengadakan acara penilaian cita rasa nasi bagi pelbagai varieti. Penganjuran acara bertujuan untuk mendapatkan maklum balas penerimaan nasi yang dikaji oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Acara diadakan di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Membuat kaji selidik varieti-varieti barulah, varieti nasi baru untuk dites dari segi acceptance, dari segi palatability orang awam lah di Brunei Darussalam. Jadinya yang dites ada macam 5 jenis ciri-ciri nasi lah. Yang 51 tu dari segi rupa bentuknya, kelembutan nasi itu, ada aroma wangi juga, sama dari segi kesedapan. Harapan untuk acara ini adalah untuk supaya dapat tani tahu juga mana nasi yang accepted the most lah by orang ramai. Sekiranya ada sukses, insya-Allah pada masa akan datang boleh diperkenalkan di pasaraya. Bersempena ulang tahunnya yang ke-32, Perbadanan Taib pagi tadi mengadakan kempen kebersihan di Taman Rekreasi Tanjung Batu.
Bertujuan untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar dan semangat perpaduan dalam masyarakat, kempen disertai oleh kaki tangan Perbadanan Taib, ahli komuniti dan pencinta alam sekitar. Para peserta bergotong royong mengutip sampah bagi menjadikan pantai lebih bersih bagi melindungi hidupan marin dan menarik lebih ramai pengunjung. Pasukan Masjid Kampung Tanjung Maya A menjuarai perlawanan futsal antara masjid-masjid di bawah Mukim Tanjung Maya, daerah Tutong setelah berjaya menewaskan pasukan Masjid Kampung Penapar C. Perlawanan diadakan pagi tadi di gelanggang futsal Arabi Syam, Kampung Keriam, daerah Tutong. Perlawanan buat julung kali ini dianjurkan oleh Takmir Masjid Kampung Penapar sempena sambutan Ilal Hijrah 1445 yang bertujuan membina ukhuwah dan mengeratkan hubungan silaturahim. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 90 atlet muda menyertai program klinik sukan The Big Camp Project yang diadakan di Kompleks Sukan Mumung, daerah Belait. Program bertujuan menjadikan atlet muda dengan pengalaman sukan yang komprehensif dan dinamik. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Uthman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebanyak 10 acara sukan disenaraikan dalam Big Camp ini. Dalam program pertama, sukan badminton, renang dan tenis dikendalikan bagi membantu para peserta meningkatkan kemahiran dan keyakinan serta membina semangat berpasukan. Projek tersebut dihasratkan dapat memupuk pembangunan kemahiran, kerja berpasukan dan cintakan sukan dalam kalangan peserta daerah Belait yang berumur 8 hingga 11 tahun. Lebih 300 peserta menyertai acara Riadah Family Fun Run Anjuran Persatuan Afiah bertemakan Keluarga Bahagia Masyarakat Sejahtera. Acara diadakan pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Sebanyak 4 kategori dibukakan kepada orang ramai, kategori larian 5 km individu, kategori 5 km pasangan suami isteri, kategori 2 km adik-beradik dan kategori 2 km keluarga. Juga diadakan beberapa pameran dari Pusat Promosi Kesihatan, Jabatan Syariah dan sebagainya. Jangan lupa orang-orang tersayang dan jangan ketinggalan. Harapan kami adalah untuk menyambung baliklah ia punya sambutan inilah orang ramai. Dan untuk sentiasa mengambil kesempatan masa untuk sama-sama dengan family, sama-sama dengan ibu bapa, adik-beradik, anak-anak dan untuk sentiasa mencari ruang untuk ketani sama-sama memupuk ikatan silaturahim itulah.